kita mesti dapat membezakan antara cahaya yang sebenar yang ada di alam nyata dengan cahaya maknawiyah. Misalnya cahaya ilmu, cahaya iman. Itu berbeza ya. Cahaya ilmu tu maknawiyah, cahaya iman tu maknawiyah, cahaya zikir pun maknawiyah. Kebetulan di dalam ilmu tasawuf, ulama tasawuf, cahaya zikir itu ada 4 peringkat, daripada yang malam, terang dan terang benderang. Diistilahkan nur intibah. Ini mulai nur cahaya zikir, nur intibah. Yang lebih terang, nur khudur, yang sangat terang, nur al-wisal. Ada 3 nur intibah, nur khudur dan nur al-wisal. Siapa yang berzikir dia dapat nur intibah, inilah digelarkan golongan salik. Siapa yang berzikir dapat nur khudur, inilah digelarkan golongan khawas. Siapa yang berzikir dapat nur al-wisal, inilah yang digelarkan dengan gelaran khawasul khawas. Bukan Imam Ghazali konsep ini awam, salik, khawas, khawasul khawas. Cuma Imam Ghazali dia sebut 3 saja, awam, khawas, khawasul khawas. Salik Imam Ghazali tak sebut. Tapi ulama lain ada ulama lain menyebutkan 4, golongan awam, golongan salik, golongan khawas, khawasul khawas. Jadi risiko orang-orang yang rajin berzikir, berwirid, risiko untuk ditipu oleh iblis dengan cahaya sangat besar. Jadi saya cerita ni mudah-mudahan kita tidaklah menjadi mangsa tipu daya iblis syaitan dengan menggunakan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, tadi saya bacakan satu ayat yang menceritakan, menjelaskan kepada kita bahawa Allah adalah pelindung-pelindung kita, penjaga-penjaga kita bagi orang-orang yang beriman, sentiasa mengeluarkan orang beriman daripada zulumat, berbagai kegelapan, ila nur, kepada cahaya. Sebaliknya orang-orang kafir itu Tuhan pelindung, pengurus mereka ialah tagut, iaitu yang lain daripada Allah, yang menjadi sembahan mereka, pujaan mereka, sentiasa mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar, mereka itulah ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Jadi pada malam ini saya nak jelaskan tentang konsep nur, cahaya, dan zulmah, gelap. Kalau alam zahir ini kita dah faham sangat beza antara cahaya dan gelap.
kita duduk di dalam surau sekarang ni bercahaya sehingga membolehkan kita nampak apa-apa yang ada dalam surau ini. Nampak tuan-tuan nampak saya, tapi di luar sana gelap. Dan kerana itu kita mudah nak yakin adanya cahaya, adanya gelap. Dan bila malam kita nak cari cahaya, kerana gelap kita tak akan nampak apa-apa. Kalau kita berjalan dalam gelap, tentunya membahayakan. Kalau kita nak hilangkan gelap, kita bawa lampu solo, baru kita boleh berjalan. Yang ini senang. Tapi cahaya dan gelap yang Allah ceritakan tadi, itu bukan cahaya yang kita kenal seperti yang kita kenal selama ini, cahaya lampu, cahaya matahari. Kegelapan pun itu bukan gelapnya malam, gelapnya satu-satu tempat yang tak ada cahaya. Tapi cahaya dan gelap yang Allah sebutkan tadi itu adalah nur dan zulmah maknawiyah. Cahaya maknawiyah dan kegelapan yang maknawiyah. Cahaya yang maknawiyah tak boleh dilihat oleh mata kepala kita. Kegelapan juga mata kepala kita tak nampak. Kerana cahaya maknawiyah dan kegelapan maknawiyah itu di alam lain. Kalau kita nak sebut di alam gaib pun boleh, alam rohaniah pun boleh, di dalam rohani kita. Kerana ramai orang-orang Islam, ramai manusia yang tidak dapat memahami perbezaan antara cahaya sebenar dengan cahaya maknawiyah, kegelapan biasa dengan kegelapan maknawiyah. Maka iblis, syaitan gunakan dua-dua istilah nur dan zulmah untuk menipu, mengelirukan manusia. Dan itu kita perlu mengetahui konsep nur maknawiyah, zulmah maknawiyah, supaya kita tidak mudah dikelirukan oleh iblis dan syaitan. Kerana salah satu kaedah yang digunakan oleh iblis dan syaitan untuk mengelirukan dan menyesatkan orang-orang Islam ialah dengan menggunakan dua istilah ini, cahaya dan gelap. Contohnya yang paling terang ialah apa yang disalahfaham oleh pengikut-pengikut agama lain,
Mereka juga macam kita, percaya Tuhan mereka memimpin mereka ke jalan yang terang benderang, bercahaya, menjauhkan mereka daripada kegelapan hidup. Sama seperti kita. Tapi oleh kerana mereka tidak dapat maklumat yang sebenar, ilmu yang sebenar, yang betul, seperti yang Allah turunkan kepada para Nabi dan Rasul, maka mereka sudah terkeliru. Sebagai contohlah, orang-orang yang beragama Kristian memang berpegang teguh kepada cahaya dan gelap. Kerana itu maka iblis kelirukan mereka dengan cahaya. Pertama, menerusi Bible yang menjadi kitab yang mereka imankan. Para padri mengajar mereka bahawa Bible itu bercahaya. Itulah bukti kebenaran Bible. Maka iblis pun ambil peluang. Ambil peluang bila seseorang Kristian dia ingin melihat cahaya Bible, maka Bible itu dibawa masuk ke bilik yang gelap. Tiba-tiba bilik itu bercahaya, macam ada lampu yang menyeluruhi seluruh ruang bilik. Bila Bible itu dikeluarkan, bilik itu gelap balik. Inilah di antara salah satu sebab mengapa orang-orang Kristian itu yakin Bible itu betul. Sehingga orang-orang Kristian, orang biasa Kristian pun yakin. Sebab mereka mati-matian Bible itu bercahaya. Saya ada satu pengalaman dengan seorang dengan kehidupan seorang perempuan Iban yang telah masuk Islam. Dia dah kahwin dengan orang Melayu, anak dah 4-5 orang. Yang tua pun dah lepas periksa SPM. Tetapi makcik Iban ni dia macam kecewa. Kerana itu dia nak masuk Kristen balik. Dia kata kalau saya masuk Kristen balik, sekurang-kurangnya Bible itu ada cahaya. Aku sendiri sudah selalu saksikan. Ni aku mau masuk Islam, harapan aku supaya suami dapat membimbing. Tapi sebaliknya, suami tak mau solat, ajak solat tak mau, anak-anak pun dibiarkan. Jadi karena suaminya itu tidak solat dan haram halal dia tak kira, jadi dia kecewa. Dia nak balik semula, nak murtad. Itulah salah satu alasannya. Sekurang-kurangnya Ustaz, Bible itu bercahaya. Saya sendiri tengok, masuk ke bilik gelap, terang. Sebenarnya bukan makcik itu saja yang ada pengalaman seperti itu, ramai lagi. Ada satu cerita yang saya baca berkaitan dengan satu keluarga
daripada Pakistan. Keluarga ini boleh dianggap sebagai keluarga yang taat pada Islam. Mak bapak dia memang ambil berat, anak-anak pun dididik cara Islam. Tak bagaimana apa sebab mereka ni berpindah ke mana? Ke UK. Kerana Pakistan asalnya salah sebuah negara Commonwealth, jadi berpindah ke sana mudah ya. Bila dah duduk sana, anak-anak keluarga ni bercampur gaul dengan anak-anak orang Kristian di sana. Ada seorang anak perempuan keluarga Islam ni, ada kawan baik seorang perempuan Kristian. Biasalah ya, selalu perbincangan tentang agama itu biasa berlaku. Sampailah ke satu tahap perempuan Inggris ini menegaskan kebenaran Kristen boleh dibuktikan dengan kitab Bible. Kerana kitab Bible ni bercahaya, Quran tak ada cahaya. Maka bertengkarlah. Yang si Islam kata Quran ada cahaya, Bible tak ada. Jadi akhirnya cabar mencabar. Yang Kristen ni bawalah Bible ke bilik gelap, terang benderang. Lalu lepas itu bawa Quran ke bilik itu, tak terang, gelap. Kerana itu tuan-tuan, perempuan Islam ni akhirnya masuk Kristen. Ini satu dua cerita je. Di luar sana banyak cerita-cerita seperti ini. Mungkin juga satu masa nanti kita berdepan dengan cahaya Bible. Karena itu mungkin kita yakin Bible betul, Quran tak betul. Kenapa orang-orang Kristian terkeliru dengan cahaya Bible? Karena jawapannya karena mereka tidak dapat memahami perbezaan antara cahaya maknawiyah dengan cahaya sebenar yang Allah jadikan dalam alam nyata ini. Tidak dapat membezakan. Nur maknawiyah itu tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Jadi yang mereka anggap cahaya Bible yang menerangi bilik tadi itu bukan nur maknawiyah, itu nur biasa. Itu nur biasa. Tapi oleh kerana dua istilah ini, nur dan gelap ni, mudah mempengaruhi pikiran manusia, maka iblis syaitan gunakan. Mungkin tuan-tuan dan puan sudah mendengar cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang memang terkenal cerita itu tersebar luas. Saya masih remaja pun dengar orang tua-tua cerita kisah Syekh Abdul Qadir Jilani ditipu oleh iblis tapi tak berjaya. Dengan cara apa? Iblis datangkan satu cahaya yang sangat menakjubkan. Lalu daripada cahaya itu keluar suara. Kalau
kalau diterimakan suara itu ya, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu Allah. Oleh kerana ketaatanmu selama ini, maka mulai sekarang aku halalkan yang selama ini aku haramkan. Lalu si Abdul Qadir Jailani, dia pun sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iblis terperanjat. Kata Iblis, wahai Abdul Qadir Jailani, macam mana engkau tahu aku ini bukan Allah? Saya berkata ni jawab senang je, sebab engkau menghalalkan yang Allah haramkan. Itu bukan kerja Allah. Tapi yang penting keterangan yang diberi oleh Iblis. Wahai Abdul Qadir, aku telah gunakan dengan cara ini, telah berjaya menyesatkan ramai ulama. Tapi engkau berjaya daripada tipu daya. Ini tuan-tuan, cerita ini terkenal. Maknanya iblis syaitan itu menggunakan konsep zulmah, konsep nur ini sebagai jeratnya untuk menyesatkan orang-orang Islam. Yang biasa jadi mangsa ialah orang-orang Islam yang jahil, tapi dia rajin beribadat, rajin berzikir, mungkin rajin bersolok, rajin, semua rajin. Jadi bila rajin bersungguh-sungguh, iblis pun datang menggoda dengan cahaya. Satu peristiwa yang betul berlaku ya di Parit, Jawa Muar. Berlaku ni dalam tahun awal 80-an. Seorang askar yang baru bersara pilihan, umur dalam 40-an. Bila dia dah bersara, dia berazamlah nak beribadat, nak buat baik, bersungguh-sungguh, bangun malam, berzikir, baca Quran, seperti yang lazim dilakukan orang-orang alim ya. Sudah dilakukan begitu berbulan-bulan, tiba-tiba rumah dia, keliling rumah dia tu terang benderang macam ada spotlight. Jiran-jiran nampak, orang lalu lintas pun nampak ya. Dan dia cuba keluar rumah satu malam yang betul terang benderang, tapi tak ada lampu, terang benderang. Dia bertanyalah ya pada orang-orang alim di balik Jawa, ustaz-ustaz, ada yang jawab itu betul. Tapi dia tak puas hati. Akhirnya dia bertemu jawapan seorang tua. Bila ditanya, dia kata itu tipu daya iblis, kau jangan percaya. Akhirnya hamba Allah ni selamat. Bukan saja di luar rumah, dia solat malam, bilik dia pun tiba-tiba terang macam lampu ni on.
dia akhirnya selamat. Tentulah cerita-cerita seperti ini berlaku di mana-mana, walaupun jarang tapi ada saja. Kisah bagaimana Hasan bin Junid di Singapura, seorang ketua gangster Melayu yang ganas, tiba-tiba perangainya bertukar menjadi baik 360 derajat. Pun ikut cerita pengikutnya, karena dimulai dengan satu malam dalam rumahnya terang benderang, dalam biliknya terang benderang. Lalu muncullah seorang manusia mengaku Rasulullah, cakap agama memang hebat. Jadi orang yang menjelma di dalam biliknya itu mengakulah dia Rasulullah. Jadi dia nak ajar Hasan bin Junid ni agama. Dengan itu Hasan bin Junid pun yakin itu Rasulullah. Sudah cahaya Rasulullah pula. Daripada situlah maka Rasulullah ajar agama, kepahaman agama. Maka lahirlah ilmu kaji diri, karena Rasulullah mengajar ilmu kaji diri ini. Hakikat diri itu dikaji, hakikat agama dikaji. Akhirnya terbentuklah salah satu kumpulan ajaran sesat yang dinamakan kumpulan ilmu kaji diri. Amalan agama pun dikaji. Contohnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, dikaji. Hasil kajian itu antara lain yang saya ingat, bila takbiratul ihram menurut apa yang mereka kaji, Hasan Junid ini kaji dan Rasulullah ajar, Allahu Akbar tak boleh dibaca, takbiratul ihram tu tak boleh disebut Allahu Akbar. Siapa menyebut itu batal solatnya. Kerana dalam bahasa Inggeris who itu maknanya siapa. Jadi Allahu Akbar, Allah siapa besar, batal solatnya. Kerana itu hasil kajian mereka, takbiratul ihram tu mesti dibaca Allah Akbar, punya disebut. Ramai juga tuan-tuan pengikutnya. Lalu salah seorang murid kanan menyebarkan ilmu Hasan bin Junid ni, ilmu kaji insan, ke Malaysia. Antara markas kegiatan ilmu kaji insan ini di Kampung Sri Kundang, yang jadi dalangnya seorang yang berumur 60-an daripada Melaka, dikenali dengan panggilan Pak Kasim. Dan akhirnya Jais dapat jejak langkah mereka dan akhirnya dipetuakan sebagai sesat. Ini kan berkaitan dengan cahaya. Kalau siapa yang masih ingatnya, seorang tokoh Tarekat Ahmadiyah daripada Kedah yang digelarkan oleh pengikutnya
sebagai Syekh Mahmud Kedahi Al-Majdu, Syekh apa tadi, Ahmad Kedahi, mana dari Kedah lah, Al-Majdu, yang Majdu. Saya dapat cerita daripada beliau sendiri, kerana satu ketika beliau nak apa itu, daftarkan kumpulan tarekatnya di Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Sudah isi borang, sesi interview dia panggil dia. Masa sesi interview tu, dia pun jawablah soalan-soalan yang dilemparkan oleh jawatan kuasa desa. Antaranya saya tanya dia, kerana dalam borang itu nama tarekat dia Tarekat Ahmadiyah Qadiriyah. Jadi saya tanya, Ustaz, dulu kita sama-sama belajar dengan Haji Said di Kota Baru. Haji Said mengajarkan kita Tarekat Ahmadiyah. Kerana saya ambil tarekat sama-sama dia tahun 75 tak salah. Jadi saya peliklah kenapa nama tarekatnya diubah, ditambah Tarekat Ahmadiyah Qadiriyah. Dia pun jawab, oh ini ceritanya panjang. Ceritanya beginilah, saya ringkaskan. Bila saya membina satu bangsal kecil di kaki Gunung Jerai, di situlah saya beribadat, berzikir. Tidak lama selepas itu, Syekh Abdul Qadir Jalani datang. Mula-mula saya nampak cahaya yang hebat muncul Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia boleh katakan selalu saja datang mengajar saya bab-bab tasawuf, bab-bab zikir, bab-bab apa ni tauhid. Jadi guru saya sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jalani. Sebab itulah saya tambahkan tarekat saya Tarekat Ahmadiyah Qadiriyah. Coba tuan-tuan, juga dimulakan dengan cahaya. Kita dengar bang. Sila bang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sebentar untuk menyempurnakannya kuliah kita pada malam ini. Kita sambunglah cerita tentang nur ni dan gelap ni. Jadi ramailah orang-orang yang menjadi mangsa iblis, syaitan, sehingga mereka jadi sesat dengan menggunakan nur, cahaya. Tapi untuk menutupnya kuliah kita, saya nak ceritakan bagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu boleh menjadi agama Nasara dalam Quran atau agama Kristian. Itu pun bermula dengan cahaya. Mungkin tuan-tuan dah membaca, sudah ada maklumat tentang bagaimana penyelewengan agama ini pada permulaannya. Penyelewengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu bermula dengan seorang raja Yahudi. Kerana pada masa itu bangsa Yahudi ini terbagi kepada banyak kumpulan. Jadi banyak raja-raja Yahudi, bukan seorang. Ada seorang raja bagi satu puak Yahudi bernama, kalau di dalam bahasa kita lah,
dalam buku-buku yang ditulis bernama Paulus. Paulus, mungkin ini Paul. Paulus ini seorang raja Yahudi. Untuk kumpulan mereka, puak mereka sangat benci kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena itu beliau bertindak membunuh pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dibunuh. Tapi dia heran, semakin diambil tindakan keras, dibunuh, ramai dibunuh, tidak berkurangan, makin bertambah kuat pengikut. Ya, orang-orang Yahudi yang ikut agama Nabi Isa semakin bertambah-tambah. Dia pun termenung, letih. Pada satu hari, kira-kira waktu asar, dia nampak satu cahaya terbit di langit. Cahaya yang hebat, yang tak pernah dilihat. Lalu dari cahaya itu keluar suara, "Wahai Paulus, kenapalah engkau bunuh anak-anak Tuhan? Apalah salah mereka?" Jadi cakap. Suara daripada cahaya itu di langitnya siang-siang lepas asar. Cahaya yang walaupun siang, cahaya itu hebat, nampak berbeza. Karena suara dan cahaya itu, maka menginsafkanlah Paulus. Dia berhenti, tak bunuh lagi. Malahan dia rasa ingin masuk agama Nabi Isa. Akhirnya beliau ikut agama Nabi Isa. Tapi bila beliau memeluk agama Nabi Isa, dia belajar sungguh-sungguh. Dia tak mau main-main. Dia pergi satu tempat pengajaran. Memang ada satu tempat. Di tempat itu ada diterangkan tentang agama Nabi Isa yang sebenar. Jadi dia pergilah. Kalau sekarang mungkin pergi memondoklah. Dia tinggalkan istana, dia pergi belajar. Berapa lama tak ada catatan yang sahih, tapi belajar sampai dia puas hati. Ketika Paulus ni belajar agama Nabi Isa, dibayangi oleh iblis. Senang ceritalah, kalau yang ajar tu kata putih, yang didengar hitam. Kalau yang ajar itu kata hitam, yang didengar putih. Semuanya berbeza. Karena apa? Iblis sentiasa mendampingi Paulus ini. Sesudah tamat, tak tahulah ada diplomanya ke apa, dah tamat, dia balik. Dia sebarkanlah ajaran agama Nabi Isa seperti yang dia belajar. Tapi sebenarnya dia belajar dia iblis. Ya, suara iblis yang dia dengar, suara yang ajar dia tak dengar. Nah, ini contoh. Bila dia ajarkan kepada kaumnya tak mau. Kenapa? Kata kaum mereka yang telah biasa dengan agama Nabi Isa, ini lain ni. Ini sesat ni, tak boleh ni, tak boleh. Kita tak boleh ikut lain. Jadi kaumnya itu banding-bandingkan dengan ajaran Nabi Isa sebenar. Memang lain. Jadi kaumnya tak mau terima. Dia sebagai raja, dia kecewa, malu. Iblis pun bagi tahu dia, memang patutlah engkau tinggalkan kawasan ini, engkau pergi.
Itu tuan-tuan, Paulus itu pergi ke barat sampai di Vatikan. Dia ajarkan agama Nabi Isa itu seperti yang dipelajari daripada iblis, yang didengar, yang tak diterima oleh kaumnya. Kebetulan orang Eropah pada masa itu tak ada agama. Saya pernah baca lah, orang Eropah pada masa itu banyak karut marutnya, lebih hebat daripada kita orang Melayu. Misalnya orang Itali, mereka menganggap, mereka yakin bangsa Itali ini bukan daripada Adam. Bangsa Itali ini daripada ular. Daripada ular. Satu masa ular besar mutahkan seorang budak. Itulah yang akhirnya menjadi bangsa Itali. Ketika saya melawat Itali tahun 2004, saya nampak lukisan, bukan lukisan, macam lukisan pun ada, dibuat dari batu pun ada. Lukisan itu ular besar, di mulutnya ada budak. Jadi saya tanyalah pemandu pelancong, itu kenapa ular itu telan budak? Dia jawab, itu bukan telar, itu bukan ular, itu bukan menelan budak, tapi ular itu mengeluarkan dari perutnya seorang budak. Itulah orang sini percaya bangsa Itali itu berasal daripada ular. Cuba tuan-tuan, sebab itu lambang di hospital. Tuan-tuan kau tengok lambang, ada satu lambang di depan hospital besar Kuala Lumpur. Dia ular. Itulah lambang Kristian itu. Karena mereka yakin manusia itu berasal daripada ular, bangsa Itali. Cuma kita ingatkan macam mana Paulus tadi ditipu oleh iblis dengan cahaya, dengan suara. Akhirnya dia belajar, dikelirukan. Iblis ilhamkan dia, engkau jangan sebarkan agama Islam, Nabi Isa di sini, orang tak sudi dah, engkau pergi. Itu yang dia belajar menyeberang ke barat. Jadilah asal usul bagaimana agama Nabi Isa itu boleh berpengaruh di Eropah hingga sekarang. Kan asalnya apa juga? Cahaya. Jadi saya cerita ini tuan-tuan, mestilah kita berhati-hati ya. Kita mesti dapat membezakan antara cahaya yang sebenar yang ada di alam nyata dengan cahaya maknawiyah. Misalnya cahaya ilmu, cahaya iman. Itu berbeza ya. Cahaya ilmu itu maknawiyah, cahaya iman itu maknawiyah, cahaya zikir pun maknawiyah. Kebetulan di dalam ilmu tasawuf, ulama tasawuf, cahaya zikir itu ada 4 peringkat. Daripada yang malam, terang, dan terang benderang. Diistilahkan nur intibah. Ini mulai nur cahaya zikir, nur intibah. Yang lebih terang, nur khudur. Yang sangat terang, nur al-wisal. Ada 3 nur intibah, nur khudur, dan nur al-wisal. Siapa yang berzikir dia dapat nur intibah, inilah digelarkan golongan salik.
Siapa yang berzikir dapat nur hudur, inilah digelarkan golongan khawas. Siapa yang berzikir dapat nur al-wisal, inilah yang digelarkan dengan gelaran khawasul khawas. Bukan Imam Ghazali ya. Apa ini konsep ini ya? Awam, salik, khawas, khawasul khawas. Cuma Imam Ghazali dia sebut 3 saja. Awam, khawas, khawasul khawas ya. Salik Imam Ghazali tak sebut. Tapi ulama lain ada ya. Ulama lain menyebutkan 4. Golongan awam, golongan salik, golongan khawas, khawasul khawas. Jadi risiko orang-orang yang rajin berzikir, berwirid, risiko untuk ditipu oleh iblis dengan cahaya sangat besar. Jadi saya cerita ni mudah-mudahan kita tidaklah menjadi mangsa tipu daya iblis syaitan dengan menggunakan cahaya. Jadi saya fikir setakat ni saja. Wallahualam. Ya, ada soalan daripada Tamidu kan. Assalamualaikum Tuan, macam mana nak jawab tuduhan orang kafir yang melabel Nabi pedofil kerana bernikah dengan Sayyidatina Aisyah yang masih kanak-kanak? Ini tuduhan ni sudah dijawabnya. Ya, jawaban itu sudah betul. Jawaban itu memang jawaban yang terbaik. Amalan 1500 tahun dulu nak diukur dengan kemajuan sekarang, itu salah. Ya, betul tak? Memang adat pada masa itu seorang perempuan yang 9 tahun kahwin itu menjadi perkara biasa. Ya. Tapi kalau sekarang luar biasa, betul. Jadi Nabi nikah dengan Aisyah 1500 tahun dulu, adat perkahwinan pada masa itu lain. Tidak jadi satu kecacatan, satu kepincangan atau kesalahan. Biasa. Bukan saja Nabi ya, ramai lagi. Malahan di India. India budak-budak lagi dikahwinkan. Betul kan? Di India. Bacalah. Saya ada baca masa kat India ni, kecil-kecil, katalah anak saya dengan anak kawan. Anak saya lelaki, anak Johari perempuan. Jadi kita kahwinkan anak kita. Umur 7 tahun. Kita boleh, itu kita tak boleh salahkan. Itu adat pada masa itu. Itu kesilapan mereka. Jadi pemikiran sekarang, ya, kaedah sekarang dah berbeza jauh. Apa yang dilakukan oleh Nabi 1500 tahun dulu. Selain daripada itu, mereka tidak melihat isteri-isteri Nabi yang lain. Ya. Yang pertama, Nabi kahwin dengan Khadijah, umur dah 40 tahun lebih. Nabi 25. Kebanyakan isteri Nabi adalah janda. Ummu Salamah. Ummu Salamah ni orang Yahudi ya. Bukan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu ialah seorang janda. Dia dengan suaminya berpindah dari Mekah ke Madinah. Tak lama suaminya meninggal. Jadi Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Ada juga salah seorang isteri Nabi daripada bangsa Yahudi bernama Safiyah. Safiyah bin Huyai Al-Akhtab. Al-Akhtab itu satu puak dari Yahudi. Safiyah ni isteri kepada jenderal tentera Yahudi di Khaybar. Dalam perang Khaybar itu, suaminya yang bernama Maskam dapat dibunuh oleh Sayyidina Ali, oleh Bilal. Jadi isterinya ditawan oleh Bilal.
ikut hukum pada masa itu, siapa yang menawan perempuan dalam peperangan jadi isteri dia. Jadi Safiah ni sepatutnya jadi isteri Bilal, tapi entah macam mana Bilal dia bagi pada Rasulullah untuk jadi isteri Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat lain bimbang, takut Safiah ni bila kematian suami dia tikam Rasulullah, jadi susah juga. Tapi akhirnya didapati Safiah ni memang ikhlas, dia masuk Islam. Jadi kalau kita tengok isteri-isteri Nabi yang lain, semua janda-janda tu. Jadi kalau ditengok situ, ya tak menasabah tuduhan-tuduhan yang jahat dia. Memang tuan-tuan ya, di kalangan orang Kristian memang ada usaha mencungkil, walaupun tak ada ditonjol-tonjolkan kelemahan, kesalahan Rasulullah. Saya ada seorang sahabat di UM juga, dia buat MA di London, di universiti apa saya lupa. Sehingga akhirnya kawan saya ni tak jadi nak buat, dia lari balik buat di sini. Pasal apa? Pensyarah dia tu, supervisor dia suruh buat kajian, ya, terangkan apa-apa saja kelemahan Nabi Muhammad, kekurangannya, tindakannya yang salah, semua suruh kaji supaya dapat terbitkan sebuah buku. Dia tak mau, ya, dia lari balik. Maknanya memang orang-orang Kristian itu memang sengaja, ya, membesar-besarkan perkara yang kecil yang berlaku di kalangan umat Islam. Jadi saya fikir itulah jawapannya, ya. Dan cukuplah, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibati alaina wa li jamil muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat rahmatika arrahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.